Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the second video that will be explained about another three termination, iaitu due to the unsatisfactory performance, termination for the change in business ownership, dan juga termination due to the retrenchment. Right, so before that saya share dulu saya punya screen ni. So the second termination is berdasarkan kepada unsatisfactory performance as an employee. Kita ni ada satu-satu masa yang mana performance kita tak seperti apa yang diharapkan. Okay, so jika ini berlaku, tindakan perlu dikenakan dan kadang-kadang boleh menjurus kepada termination. Alright, so untuk termination due to the unsatisfactory performance, slightly different with the termination with the misconduct, which is kita tidak melibatkan domestic inquiry. Okay, tak perlu internal hearing dan sebagainya. Okay, hanya perlu melihat kepada performance dan juga dia punya track record lah. Okay, so employee must be warned. Kita akan bagi amaran kepada pekerja tersebut and give time for them to make some improvement. Okay, improvement ini hendaklah disokong dan juga diberi perhatian oleh employer. Okay, perlu bagi support, perlu assist mereka ini untuk membuat perubahan ataupun untuk membuat peningkatan lah. Okay, so there is some procedure to terminate employees on the ground of incompetency. Kalau dia tak boleh nak compete dengan another employees, performance dia tak bagus, the first one kita perlu bagi dia written warning lah. Okay, kenapa kena bagi written warning ni? Sebab the first one untuk as a proof, bukti kepada court yang mana kita memang dah menjalankan kita punya action towards the incompetency employee tersebut, dah bagi amaran dan sebagainya, dah bagi surat dan sebagainya. And another one, penting untuk kita bagi surat ini supaya to inform the employee of their shortcoming means being fair to the employee. So ini parallel dengan NJ, natural justice tadi, nak bagi fair, nak bagi ketulusan. Okay, bagi warning supaya mereka tahu, supaya mereka sedar mereka berada di dalam situasi incompetence. Okay, and another one, kena provide time dan juga kena assist mereka untuk improve. Kena bagi masa, kena support mereka to improve. Okay, another one adalah no time frame given by the law, yang mana improvement yang dilakukan itu tak ada time frame ni, tetapi dinasihatkan dalam masa 3 tahun performance lah. Kalau tak compete juga, tak boleh nak perform juga, so termination is allowed. Okay, so another one adalah kalau tak boleh juga dengan cara pertama, kedua, barulah termination with notice. After proper time, kita dah assist dia, dah bagi masa dan sebagainya, tak dapat juga nak compete, so kita boleh terminate lah those employees. Alright, so termination yang ketiga, iaitu termination for change in business ownership. Ada business yang ditutup dan juga diambil alih oleh orang lain. Okay, so kalau ini berlaku, apa yang perlu dilakukan oleh employee dan juga employer dan juga employee. Okay, so the first one, need to issue notice to terminate the two employee and pay termination benefit. Termination benefit nanti video akan datang, saya akan jelaskan tentang termination benefit. Okay, kalau ada pekerja yang tak nak, refuse to change, kena bagilah termination benefit tu. Okay, tetapi as an employer, majikan tak boleh terus transfer without knowledge of the employee. Terus nak, okay, you pergi ke bahagian ni, you pergi ke bahagian tu, tak boleh. Sebab as an employee, sebagai pekerja kita ada hak untuk memilih kita punya majikan. Kalau kita rasa macam tak naklah bekerja dengan majikan yang baru, so kita boleh terminate lah. Okay. So sama juga yang berlaku pada Cinematic Mega Sendian Berhad cases, yang mana bila mereka menutup dia punya business, alright, so kenalah bagi termination benefit. Okay, kalau you ada masa, you tengoklah kepada Cinematic Mega Sendian Berhad ni. Alright, so yang keempat adalah termination due to the retrenchment.
berlaku masalah di sesebuah bisnes dan juga organisasi tersebut, tak mampu nak bayar gaji, masalah financial dan sebagainya. So mereka decide untuk kecilkan, downsizing lah bilangan pekerja. Okay. So apa peranannya kalau benda ini berlaku? Sepatutnya as an employer dia boleh avoid retrenchment ni sebenarnya. Okay, dengan freezing recruitment of workers. Janganlah sentiasa nak mengambil pekerja baru dan sebagainya. Bila tiba saat tak mampu nak membayar tu, mulalah nak buat retrenchment. Okay. So yang kedua, kena limiting or chasing overtime public holiday work. Tak perlulah nak suruh nak terlampau nak mengejar pada sales dan sebagainya, nak suruh bekerja pada public holiday. So kalau kita nak suruh orang bekerja pada public holiday, mestilah kita nak pekerja yang ramai kan. Kita pun buatlah pengambilan pekerja dan sebagainya. Okay, so dengan cara lain nak avoid retrenchment ini, reducing workers hours and wages with consent of employees lah, mestilah mendapat kebenaran daripada employee juga, ataupun tawarkan VSS. So ini adalah win-win situation untuk mengurangkan retrenchment. We give something benefit to our pekerja, so pekerja ada choices untuk memilih. Okay. Right. So if retrenchment cannot be avoided, kalaulah tak boleh, kena buat juga retrenchment ini. So sebagai majikan, apa yang boleh mereka lakukan? Dia boleh memilih retrenchment itu based on FOF, foreigner out first. Kalau you masih ingat dalam kita punya tajuk yang ke berapa lupa dah saya, tentang immigration macam itulah. Kalau kita punya company itu melakukan retrenchment, kita mestilah keluarkan ataupun terminate kita punya foreigner dahulu, barulah boleh terminate dia punya local employee. Ataupun menggunakan LIFO, last in first out. Siapa yang masuk yang last sekali tu, yang itulah yang di terminate dahulu. Okay. And another one, boleh bagi notice to the employee concern, bagi mereka tahulah sampai masa mereka dah kena berhenti. Okay. And of course, pay termination benefit where required, yang mana yang memerlukanlah bagi dipampasan dan sebagainya. Right. So kita habis setakat ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ada lagi 1, 2, 3 lagi termination of contract. Right. Assalamualaikum.